بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Sunan Abi Daud. Kita pada 2 bulan lepas kita masih lagi dalam bab yang ke-11. Hadis nombor 20 kita telah selesai. Malam ni saya nak pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis nombor 22. Sikit saja, kemudian kita masuk pada bab seterusnya. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11 tu, no? InsyaAllah. Baik, saya baca dulu sikit insyaAllah. Baik, hadis nombor 22. Bab nombor 11, hadis nombor 22. Bab istibra'u minal baul. Baik. Haddatsana Musaddad haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad haddatsana A'mash an Zaid bin Wahab an Abdurrahman bin Hasanah qala intalaqtu ana wa Amr bin Al-As ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja wa ma'ahu daraqatun. Ada yang ada buku tak apa? Fa kharaja wa ma'ahu daraqatun summa istatarra biha thumma bala faqulna unzuru ilayhi yabulu kama tabulul mar'ah fasami'a dhalik faqala alam ta'lamu ma laqiya sahibun bani Israel kanu idza asabahum bul qata'u ma asabahul bul minhum fanahahum wa fa'uzzibu fi qabrihi. Baik, tuan-tuan, hadis ni cerita Abdurrahman bin Hasanah ni cerita apa? Dia kata satu hari aku dengan Amr bin Al-As, ni dia cerita nah. Dia kata satu hari aku dengan Amr bin Al-As pi jumpa Nabi lah lagu tu lah. Nah, bertemu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian masa depa nampak Nabi tu, fa kharaja, Nabi keluar daripada dia tak sebut dalam ni keluar daripada mana, keluar daripada rumah ke apa tak pasti. Tapi Nabi keluar dalam keadaan wa ma'ahu daraqatun. Daraqah ni maknanya macam mana saya nak habaq? Perisai ya, orang dulu kan bila depa lawan pedang ada sebelah perisai kan. Perisai tu nak abang apa? Perisai lah noh. Perisai ada buh di tangan, ada tampak-tampak noh. Perisai. Kalau muda-muda saya nak kata macam Captain America. Tuan-tuan saya nak bagi contoh apa? Perisai tuan-tuan tahu lah. Perisai kan. Yang tu. Nabi keluar bawa perisai. Summa istatara biha summa bala. Kemudian Nabi pergi di satu sudut. Nabi ambil perisai tadi hak besar tu. Perisai yang saya kata lawan panah, lawan pedang perisai tu. Nabi tutup di sebelah. Nabi duduk dan Nabi kencing. Ni hadis ni cerita pasal apa ni? Cerita pasal menutup dalam keadaan kencing ni. Kita masih lagi dalam bab itu. Nabi buang air kecil. Tapi Nabi tutup dengan perisai tu. Perisai tu besar lah. Baik. Faqulna unzuru ilaihi yabulu kama tabulul bar'ah. Maka Abdurrahman ni dia kata dengan Amr bin Al-As, dia kata tengok Rasulullah kencing macam kencing orang perempuan. Dia kata lagu tu. Bukan dia nak mengatakan Nabi, mungkin nak habaq sajalah. Pasal ini memberi satu pengajaran kepada kita bahawasanya perempuan kencing lagu tu lah. Kencing lagu mana? Kencing buah perisai tak? Kencing duduk. Nak habaq kata Nabi duduk ni. Cerita dia nak habaq dalam hadis ni, Nabi duduk. Lepas Nabi duduk, Nabi ambil perisai, tangan perisai Nabi tu Nabi pacak di sebelah, tutup Nabi dan Nabi buang air kecil. Dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk. Maka Abdurrahman ni kata kepada Amr bin Al-As, unzur ilaih yabulu kama tabulul mar'ah. Tengok tu Rasulullah kencing lagu orang perempuan kencing, kata lagu tu. Fasami'a zalik, Nabi dengar.
Nabi dengar mereka kata lagu tu. Maka Nabi keluar, lepas habis Nabi selesai, Nabi keluar, faqala alam ta'lamu ma laqiya sahibun Bani Israel. Nabi kata, nak tahu tak cerita Bani Israel dulu ni? Nah, cerita tentang Bani Israel dulu ni Nabi kata, nah, kanu iza asabahum bul qata'u ma asabahul bul. Nah, Nabi kata Bani Israel dulu kalau kencing, kalau lah ayat kencing itu terkena dekat kain, mereka kena kerat kain tu. Kalau kencing, ayat kencing terpercik dekat kain, kain tu kena kerat buang. Fanahahum, dalam riwayat disebut fanahahum, tapi mereka duk jadikan amalan mereka lama dah syariat mereka. Tiba-tiba mai seorang pemimpin mereka larang benda tu. Tiba-tiba mai seorang ustaz mereka lagu tu lah, larang benda tu. Tak bagi buat dah, kata, merepek dia pergi kerat kain, larang nak beli kain baru. Maka kata Nabi, fa'udziba fi qubrihi. Orang yang larang tu mati ni, kena azab dalam kubur pasal larang benda tu. Maknanya beratnya nak jaga kebersihan ketika kencing ni. Tapi hadis ini nak cerita pasal apa? Kita nak tengok. Baik. Maka tuan-tuan, hadis ni diceritakan oleh Abdul Rahman bin Hasanah ni, dan juga Amru bin Al-As ni. Baik, kita baca sikit. Amru bin Al-As ni tuan-tuan, seorang tokoh sahabat yang besar. Dialah yang dipertanggungjawabkan oleh Sayyidina Umar untuk membuka Mesir. Mesir hari ini Islam itu kerana jasa Abdul Rahman bin Amru bin Al-As. Jasa Amru bin Al-As, jasa dia yang membuka Mesir, menyebabkan Mesir Islam sampai ke hari ini. Amru bin Al-As ni sebelum dia masuk Islam, dia rapik dengan raja Ethiopia tu, Raja Najasyi tu, yang nama dia Ashamah tu. Ingat tak bila Ja'far bin Abi Talib yang Nabi SAW suruh pergi berlindung dekat Habsyah, izhabu ila Habsyah fa'indaha malikun la yazlamu indahu ahadan, kata Nabi, pilah ke Habsyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa pun, kan? Maka masa Ja'far semua ni sampai ke Habsyah, orang jahiliah suruh Amru bin Al-As ni lah yang pi pujuk Raja Habsyah. Dia rapit dengan Raja Habsyah. Dalam hadis sebut, bila dia sampai jumpa Raja Habsyah, dia duduk di sebelah kanan ni. Raja duduk tang ni, kerusi, dia duduk belah kanan ni, rapit. Tapi tak makanlah, Raja Habsyah terima Islam. Tapi nak abang kata, cerdiknya Amru bin Al-As, dan dia ni hebat, kepahlawanan dia ni pun power. Bila mana dia baru masuk Islam, dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah. Baru ya tuan-tuan. Bukanlah baru ni, maksudnya Nabi wafat 10 ke 11 Hijrah. Dia tahun ke-8 baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam tu, Nabi lantik dia jadi komander perang, Jeneral nombor 1. Yang dalam pasukan tu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Adalah beberapa cerita yang berlaku yang Sayyidina Umar tak apa nak puas hati dengan dia masa peristiwa tu. Tapi Nabi menyokong dia. Nabi menyokong dia. Maksudnya kerana dia ni cerdik, dan dia ini bijak. Anak dia nama Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak dia ni antara orang yang awal yang tulis hadis. Anak dia ni, kalau tuan-tuan balik buat teka-teki kat anak-anak, siapa orang pertama yang tulis hadis? Antaranya adalah Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata dulu, kuntu katabtu kulli syai'in 'anil nabi. Dulu aku tulis semua benda pasal Nabi. Lepas tu para sahabat larang. Para sahabat kata, Rasulullah ni manusia. Manusia biasa, ada benda yang Nabi buat, A ada B macam tu lah kan. Takkan nak tulis semua. Maka kata Abdullah, lepas pada tu aku berhenti tak tulis. Bila benda ni aku adukan kepada Nabi, Nabi kata tulislah. Maka dia sambung tulis. Tapi memang peringkat awal Nabi tak bagi tulis lagi. Sebab Nabi takut orang bercampur aduk antara hadis dengan Quran. Quran pun turun lagu tu, hadis pun Nabi cakap, takut orang tercampur mana satu hadis, mana satu Quran. Maka Quran ditulis. Tulis di kulit-kulit kayu. Siapa antara yang tulis Quran? Muawiyah bin Abi Sufyan yang antaranya yang tulis. Hadis sahabat tak boleh tulis, Nabi tak bagi lagi. Cuma untuk Abdullah bin Amru bin Al-As ni special sikit lah. Tapi selepas kewafatan Nabi, barulah Sayyidina Umar cadangkan agar tulis hadis.
Tulis Quran dan tulis hadis. Itu pun beberapa ulama sahabat peringkat awal tak apa setuju pasal Nabi tak bagi. Tapi kesudahan dia akhirnya ditulis. Ada yang tulis, ada yang tak tulis. Tapi pada zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijrah, dia buat keluar satu waran bagi kepada para pegawai ulama kerajaan Umayyah pada masa itu, antaranya macam Ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk pergi mengembara cari hadis, kumpul dan buku kan. Antara yang terawal, buku-buku hadis yang paling awal antaranya ialah buku hadis Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik tu antara yang awal. Tahun 158. Tahun 159 buku tu terbit, Hijrah. Antara yang paling awal. Sahih Bukhari kemudian. Sahih Bukhari tu kurun ketiga. Dalam 200, Imam Bukhari wafat 256 Hijrah. Mungkin dalam 250 macam tu. 240 lebih macam tu baru keluar Sahih Bukhari. Sunan Bedok semua ni era tu lah. Yang paling awal Muwatta Imam Malik. Antara ada 1, 2, 3 lagi lah. Macam Ma'mar bin Rashid semua tu. Tapi tak apalah, nak abang kata yang popular paling awal Muwatta. Abu Daud apa semua ni kurun ketiga. Abu Daud, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi ni yang kata Sunan Sitah ni, depa ni kurun ketiga. Depa ni semua siapa? Depa ni adalah anak-anak murid Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal 241 Hijrah. Tak apa. Pasal pergi sampai sana. Pasal hadis tadi tu. Jadi Amr bin Al-As ni tokoh besar sahabat. Tokoh besar. Baik. Maka cerita dia kata Nabi keluar ada satu kawasan, Nabi pegang perisai, tutup, lindung Nabi kencing duduk. Bila dia kata kencing aku kencing perempuan. Nabi dengar Nabi kata orang Israel dulu, Bani Israel dulu syariat depa lagi dahsyat. Kalau yang kencing mercik ke baju tu kena gunting. Lepas tu mai ustaz depa yang tok guru depa yang merapu ni larang benda tu. Larang. Kita siapa suruh gunting, tak payah gunting lah, bid'ah apa semua ni, larang lah. Maka kata Nabi, tok guru ustaz depa pemimpin depa tu mati masuk kubur fa'uziba. Dia diazab di kubur dia. Abang kata syariat zaman itu terlalu berat. Baik. Maka tuan-tuan, memang penjelasan hadis ni sebut, yang pertama pengajaran daripada hadis ni ialah apa? Dia bukan pasal poin hadis ni ada dua kalau tuan-tuan perasan. Yang pertamanya yang Nabi bawa perisai tu. Nabi bawa perisai dan Nabi pacak tutup Nabi buang air kecil. Jadi poin hadis ni yang pertama nak abang apa? Tutup. Bila kencing tutup. Ni kita dah masuk kencing di surau pula dah. Di tanda-tanda R&R apa semua tu kan, ada yang jamban, ada yang dekat luar, hak orang lelaki pencuk di dinding tu. Ingat kita orang surau masjid tak payah dah lah, segan. Ustaz pula habis bawah kencing tang tu. Orang seorang ikut ustaz, tak segan. Ada setengah orang dia kencing kat dinding tu, dia bawa usung pula pergi singki, pergi basuh di singki. Dia tahu siapa tak boleh curi benda tu. Tapi tak kena kot. Tak kena. Tak kena dengan maruah kita, tak kena dengan kesiqahan kita. Kadang-kadang pakai jubah, pakai serban, janggut apa ni. Tarik kerja tu, dia anggap tak apa ustaz, semua jantan belaka. Dia bukan pasal jantan, dia pasal al-haya'u minal iman. Malu tu separuh daripada iman. Kalau tak tahan sangat, tak apalah kot, tapi tak payahlah, cuba tahan sikit lah kot. Tahan, masuk dalam tu. Yang pertama tentang tutup. Pasal tu hadis ni Imam Abu Daud bawa masuk dalam bab tutup. Yang kedua pasal apa tuan-tuan? Pasal merecik. Merecik. Pasal tu Nabi kata, tahu tak zaman Israel dulu, mereka ni bila merecik ke kain tu kena gunting. Merecik itu besar tu. Cuma dalam hadis ni juga bincang syariat zaman kita dengan syariat zaman dulu tak sama lah. La tak gaduh gunting dah. Dulu memang gunting. Memang syariat zaman dulu berat. Sebab tu kita baca doa dalam Quran, dalam tahlil yang surah Baqarah tu kan. Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kami dengan satu beban yang berat seperti mana engkau bebankan terhadap umat terdahulu min qablina. Sebab memang syariat depa berat. Puasa depa 40 hari, puasa depa jauh lebih lama daripada kita. Kita kalau menitik yang kencing,
kena basuh lah. Depa kena kerat kain tu. Ya. Kita kalau buat dosa besar, kita kena buat apa? Angkat tangan tengah malam minta ampun pada Allah, taubat, selesai. Tak payah cerita ke orang, tak payah banyak sekupang pun, selesai. Depa kalau buat dosa besar, kata Allah apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Cuma ulama bincang, bunuh diri ataupun suruh orang bunuh. Ataupun saling berbunuhan, siapa yang buat dosa tu kena bunuh diri. Kena bunuh lah pendek kata. Faqtulu anfusakum. Itu lebih baik. Fataba alaikum inda bari'ikum. Di sisi Tuhan kamu yang buat kamu ni, kalau kamu buat kesalahan dosa besar, bunuh diri. Kita tak sampai takut tu tuan-tuan. Buat dosa, angkat tangan tengah malam, tak payah cerita ke orang, minta ampun, Allah ampun. Banyak syariat zaman dulu yang berat, yang kalaulah ditimpakan kepada kita hari ni, nescaya kita tak mampu buat. Pasal itu dalam peristiwa malam Isra', malam Mi'raj, Nabi Musa beritahu kat Rasulullah SAW, pergi minta korang kat Allah. Umat hang tak boleh buat. Umat aku yang kuat pun tak boleh buat. Korang sampai tinggal 5 kan. Pasal apa? Pasal kita ni daif. Kita hamba Allah yang lemah. Kita kena mengaku lah. Kita nak cengeng apa? Kita tak ada apa tuan-tuan. Badan terlalu sejuk kita rebah. Badan terlalu penah kita sakit. Terlalu lapar kita pingsan. Terlalu kenyang kita mati. Kita nak apa? Kita ada kelebihan apa? Tak ada apa pun kita ni. Kita ni manusia yang daif, yang lemah. Allah pegang satu nadi, satu orat saja tuan-tuan. Habis lah. Tak usah kata Allah tarik, teruk-teruk bagi patah kaki, patah tekuk dah. Pegang satu orat saja tuan-tuan. Tak boleh duduk lah kita ni. Allah buat kita tak boleh kentut, sudah. Oh, seksa hidup tuan-tuan. Seksa hidup. Tak usah kata tak boleh kentut, berat sangat. Allah buat ketat hidung. Ketat hidung sudahlah. Tak boleh buat apa dah kita ni. Tak tahu duduk dah. Oh, jangan main. Ni kita orang tua-tua ni. Saya pun sekali lah tua saya ni pun. Hari ni Abang Nal kita birthday dia. 7 hari bulan. Kita ni tua belakang ni tuan-tuan. Orang tua banyak penyakit apa? Yang semua pakai ada. Berangin. Pakai angin. Ingat tu orang tok saya kata, hampa ni sikit-sikit angin, sikit-sikit angin. Angin. Saya lah pukul 34. Berangin, sedia berangin. Makan silap sikit berangin, tak terah duduk dah. Silap sikit berangin, tak terah duduk. Dulu saya tak faham. Tok saya duk kata, Tok Wan duk kata berangin. Alah kena. Baru angin tak nampak. Tak boleh duduk lah tuan. Nyawa tak lepas, perut kembung, tidur tak kena, duduk tak kena, susah hati, jantung berdegup laju. Tu dah. Berangin tak terah duduk. Sapu minyak angin penuh. Saya ada seraga minyak angin. Sembang umur 30 lebih. Seraga ada minyak angin. Bukan hak pak, hak saya sendiri. Minyak angin ni urut merata. Benda tak nampak. Tapi Allah baru bagi angin ya. Tak terah duduk dah. Tak terah duduk dah tuan-tuan. Sebab itu manusia ni kita kena senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusanku ini padamu ya Allah. Aku tak mampu nak uruskan diri ini. Aku tak mampu nak uruskan urusan keharian aku ya Allah. Buatlah apapun ya Allah. Serahkan pada Allah urusan kita dan tubuh badan kita ini pada Allah tuan-tuan. Nescaya Allah tidak akan mensia-siakan tubuh badan kita seperti mana kita mensia-siakan tubuh badan kita sendiri. Baik. Maka tuan-tuan, memang syariat zaman dulu berat. Syariat zaman kita banyak dah korang Allah sayang kepada kita. Dahlah korang pahala sama macam dulu. Syariat korang tapi pahala sama banyak macam depa dulu, bahkan lebih banyak. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita tuan-tuan. Sebab tu nanti di hari akhirat, masa yaumul hisab tu, hari yang pertimbangan amal ibadat kita tu, kita lah umat Rasulullah yang pertama, kita lah umat yang pertama yang dipanggil untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu tak tunggu lama jugalah, tapi nak banding dengan umat lain. Kita dulu. Bukan kerana kita pun, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah adalah rahmat sekalian alam. Lepas itu kita jangan lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Nabi kata syafaat aku boleh sampai kepada orang yang buat dosa besar pun dalam umat aku. Jadi siapa pun kita, jangan sangka kita jauh daripada Allah. Jangan sangka kita jauh daripada Rasulullah. Kita ada Allah, kita ada Rasul. Minta ampun pada Allah, selawat pada Rasul setiap masa. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Tak pernah lah Allah kata hang dosa banyak tu.
Jangan main kat aku dah. Dah, dosa sebesar gunung. Bukan sebesar gunung. Sampai ke langit dosa bersusun pun kata Allah. Idza raja'tani farahautani, kalau dia mai pada aku, minta pada aku, ghafartu laka la ubali, aku ampun, aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli, aku ampun. Mailah dosa apa pun, tinggi mana pun, mai aku ampun. Kita tak minta. Mintalah pada Allah. Baik. Maka tuan-tuan, dalam hadis ni bincang kata apa? Yang kedua ialah tentang percikkan ayat tu. Percikkan ayat tu. Baik. Seterusnya. Maka tuan-tuan, bila kata jadi lagu tu, macam mana dalam keadaan dalam syarah kata dua. Satu, suruh tutup. Kencing kena tutup. Masa tu Nabi tutup dengan perisai. Yang kedua, hadis ni nak sebut pasal percik. Percik. Ulama bincang dalam bab percik najis ni kira lagu mana? Percik kalau kena pada kain kita, sah tak semayang? Tak sah, pasal najis. Tapi dalam furuk masail, dalam mazhab Syafi'i sebut, percik kalau tak nampak, habis tak nampak ni, bau tak ada, nampak pun tak, kita dah habis pedor dah. Tak tahu percik ke tak percik. Tapi kita yakin tak percik dah kot. Katalah ada setitik yang sukar kita nak cari dah, sah semayang. Dimaaf pada syarak. Pasal apa sah pada dimaaf pada syarak? Pasal syarak tak mau menyusahkan kita. Syarak tak mau kita jadi orang yang wah-wah. Syarak tak mau kita jadi orang yang, kalau macam tu pakai salin jenuh berapa puluh kain nak salin, ataupun guna alasan tu untuk tak semayang. Tidak. Kita masuk tandas, kita sintin elok-elok dah. Kita pastikan tak percik. Kalau kita takut kita lepas kencing tu kita cuak ayam sikit, naiklah semayang. Kalau tak nampak bekas, tak ada bau apa, setitik dua kita tak tahu, semayang ya. Kalau ada setitik dua, maaf pada syarak yang tak boleh nak elak. Sebab tu kalau kita nak senang, pakai kain lah, pergi mana pun. Sintin, angkat, duduk kencing. Ataupun kalau diri macam mana? Diri sat lagi, hadis lepas ni. Ataupun ada seluar sintin. Saya nak abang tuan-tuan dan siapa pakai seluar ni, kita sintin, jangan sintin tekat buku lali lah. Sintin naik sampai atas paha tu. Sintin sampai situ. Kadang-kadang saya tengok orang masuk belayak di R&R buat dia pakai seluar, dia sintin sikit, tekat-tekat stokin lah. Tak, bohong kan kalau kita kencing di belayak, kalau kita pakai seluar jenis harus duduk. Kan? Sintin tekat tu dia kena betul. Sintin atas lagi. Nak senang buka seluar. Tapi kalau buka seluar berdiri lagi melampau. Dah lalang buka seluar duduklah. Ni kalau habis tak boleh duduk ni. Pasal isu dah merecik ni pasal kita dah baca hadis 3-4 hadis sebelum ni dah. Berat. Pasal tak jaga kencing ni berat. Berat. Tapi kalau sikit-sikit tu yang tak nampak, maaf pada syarak. Jangan sampai kita jadi wah-wah. Itu cerita dia. Agama tak mau kita sampai jadi was-was. Baik. Berbalik kepada soalan seterusnya. Habis itu yang dalam hadis tadi ni Nabi kencing duduk. Jadi berdiri lagu mana? Pasal sembang merecik ni selalu berdiri. Baik, kita masuk hadis nombor 23. Bab nombor 12. Hadis nombor 23. Bab apa? Babu al-bauli qa'iman. Bab pada menyatakan kencing berdiri. Yang ni saya ingat sesuai untuk orang lelaki kot no. Para ibu-ibu di belakang untuk tengok anak-anak, tengok suami. Tak, perempuan tak ada kau kencing berdiri ada ke? Tapi orang putih ada. Nak abang bagi. Ada. Depa ada alat. Punya teruk. Depa ada alat orang perempuan, depa ada alat yang depa pakai keluar lagu straw tu kencing. Manusia. Langgak fitrah habis dah. Tapi ada. Nak abang kata depa punya nak cepat. Tapi baik, ni hadis ni cerita pasal bab kencing berdiri. Tengok. Balik tengok anak-anak. Ibu-ibu di belakang ni tengok anak-anak, tengok cucu. Haddatsana Hafs bin Amr wal Muslim bin Ibrahim qala. Haddatsana Syu'bah wa haddatsana Musaddad haddatsana Abu Awanah wa hadza lafzu Hafs wa an Sulaiman an Abi Wa'il an Huzaifah. Ini Huzaifah daripada sahabat Nabi Huzaifah. Huzaifah kata apa? Qala Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukan aku ni. Atta Rasulullah. Bukan atta Rasulullah ni. Atta Rasulullah. Atta Rasul. Nabi pi. Nabi pi. Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subataqu qaumin. Nabi satu hari kata Huzaifah dia ikut Nabi. Bila dia kata Nabi pi tu dia ikut pi lah sekali. Nabi pi kat satu kaum. Nak dakwah lah sebagainya lah. Nabi pi kat satu kaum. Subatatu qaumin, dan dalam duduk dekat perkampungan kaum tu Nabi berasa nak buang air. Maka Nabi pi dekat satu kawasan lungguk sampah. Ujung sikit pada orang, kawasan orang lungguk sampah. Tapi jangan bayang sampah lagu kita, Pampers lah apa, tak lah lagu tu kan. Orang zaman dulu ni sampah tak adalah beracang lagu kita ni. Sampah orang dulu lah. Nabi pi ke satu kawasan lungguk sampah. Subatatu qaumin, satu kawasan lungguk sampah kaum tu lah, kampung tu lah. Fabalu qaiman. Kemudian Nabi pun buang air kecil dalam keadaan qaiman, berdiri. Ini Huzaifah cerita. Summa da'a bima'in famassahu ala khuffai. Kemudian Nabi suruh aku ambil air bagi kat Nabi, dan Nabi basuh khuf, kasut Nabi, kasut kulit luar Nabi tu, khuf Nabi tu. Baik. Abu Daud kata, qala Abu Daud. Kalau tuan-tuan ada kitab sedap, kita boleh bulat-bulat kat sini perkataan-perkataan yang gharib ni. Ada. Kau saya seorang. Takatlah seorang lagi ni. Tapi tak apalah, nak beli pun mahal, tak apalah. Tapi kalau ada seronok, pasal kita boleh bulat, kita boleh buat nota. Perkataan-perkataan nak sesuai. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, qala Musaddad, dia ambil daripada Musaddad, kata apa? Qala fa dhahabtu ataba'adu. Atuba'adu. Kata Huzaifah, aku ba'id. Atuba'idu. Kata Huzaifah, masa Nabi kencing tu, aku unduk sikit. Nabi jauh, takut Nabi segan, aku pun segan sama. Fadhahabtu atuba'idu. Aku pi berunduk bagi jauh sikit. Nabi duk kencing berdiri, maka aku duduk dekat, aku pasal lagu segan, takut Nabi segan. Tapi ni jauh pada orang ni tuan-tuan. Ni dekat lungguk sampah ni. Maka aku menjauhi, ba'id ni jauh. Aku menjauhkan diri. Fada'ani hatta kuntu inda uqbai. Tapi Nabi panggil. Nabi panggil aku, suruh mai dekat. Maka aku pun berunduk sampai dekat dengan Rasulullah. Berdekat dengan Nabi. Baik. Hadis ni pendek, tapi perbincangan dia panjang. Perbincangan dia panjang. Baik. Jadi apa hukum kencing berdiri ni? Adakah boleh? Pasal ada kes macam ni. Pasal ada hadis Nabi buat. Adakah dengan Nabi ada kencing berdiri, kita kencing berdiri jadi sunnah pula? Baik. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut satu hadis. Nabi kata apa? Kata Siti Aisyah, siapa-siapa faman haddasakum, barang siapa yang meriwayatkan kepada kamu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bula qaiman, siapa-siapa yang beritahu kat kamu Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah kata. Hadis sahih. Siti Aisyah kata, kalau hangpa dengar mana-mana cerita orang kata Nabi pernah kencing berdiri, jangan percaya. Siti Aisyah ni isteri Rasulullah SAW. Nabi meninggal di sisi dia. Nabi pernah terima wahyu atas paha dia. Dia kata, siapa yang kata Nabi kencing berdiri, bohong, jangan percaya. Tapi bila ulama cek hadis ni, para perawi dia tuan-tuan, daripada atas sampai bawah, sampai ke Huzaifah ni, semua siqah, maka hadis ni sahih. Lagu mana? Adakah dua hadis ni berbeza? Kalau dalam hadis kita panggil hadis ni hadis, dia panggil mukhtaliful hadis, hadis yang mukhtalif, hadis yang berlaku ikhtilaf. Hadis ni kata lagu ni, hadis ni kata lagu ni. Cuba cari ruang nak jamak hadis ni macam mana. Memang banyak tuan-tuan kes macam tu. Macam kencing, macam minum berdiri dengan minum duduk. Macam sujud sahwi. Sujud sahwi buat lepas bagi salam ke sebelum bagi salam. Dua-dua ada hadis. Dan dua-dua sahih. Bismillah, imam.
Nak baca kuat kan nak baca pelan. Dua-dua ada hadis dan dua-dua sahih. Muttarib. Kalau nak bincang hal tu panjang. Lepas itu ulama dah bincang dah. Kita main terima sudahlah. Mazhab kita kata baca kuat. Mazhab Hambali kata baca pelan. Mazhab Malik kata tak payah baca. Kita hormat pasal semua ada hadis. Ya? Kita hamai kemudian kita ikut ni. Jangan bergaduh. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Unless kita memang ulama besar. Kita buat ulama hukum lain cerita. Ni kita muqallidin. Kita ikut ni. Tak ada masalah. Yang ulama dah susun dah. Mereka pun tak bergaduh. Kita jangan bergaduh. Kadang hari ni lebih lajak daripada laju. Tuan-tuan. Lebih lajak daripada laju. Komen orang merata you rendah. Baru ni Iran serang Israel. Komen. Jangan percayalah. Berlakon lah apalah. Syiah ni penipu dan sebagainya. Komen. Saya dengar Syiah berlakon ni daripada saya sekolah lagi. Iran berlakon. Bukan kata kita sokong Syiah tu. Tapi dalam erti kata negara. Kalau dia serang. Kita sebagai orang Islam. Seronok lah dia serang Israel. Laknatullah alaih. Tak erti. Tak. Berasa nak kata tuan duk komen sengap. Berasa tak setuju sengap tuan duk komen. Saya tengok baru ni video sebut nama tak baru no. Dr. Asri oleh tu kan. Dia kata baguslah Iran serang kita tumpang gembira. Dia pun kata tak apa. Anak-anak murid dia lebih-lebih. Dia pun kata tak apa. Dia Iran serang habis kita tumpang seronok. Ni hak bawah-bawah ni kemai saya tengok di TikTok lah no. Jangan percaya ni berlakon ni mana. Pung dia serang kedutaan Iran mati 2-3 orang. Oh berlakon. Pung Iran serang pula. Kena apa depa punya base tentera. Oh berlakon. Baru ni serang pula kena apa lapangan terbang. Oh berlakon. Kita tak serang langsung ni tak berlakon. Tahu. Dosa duk komen lah dunia akhir zaman ni benda tak tahu jangan komen. Buat bergaduh, buat dosa gering. Senyap sudah. Semua benda nak komen. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Ini bukan di sini tuan-tuan lah. Di sini semua bagus-bagus belakang. Simpang 3 ni dia berkata tempat rahmat ni. Tempat bagus-bagus. Semua orang soleh. Baik. Ni saya cerita ni di dalam internet ni. Budak lain. Sambung lah. Maka tuan-tuan. Hadis ni berselisih. Satu kata Siti Aisyah kata jangan percaya. Satu Huzaifah kata aku duduk sendiri dengan Nabi. Tak aku nak bohong. Maka ulama cuba jamak. Dia macam ni tuan-tuan cerita sikit Ibu ayah minta izin Dia teknikal sikit tapi saya tak cerita, saya tak puas. Bila ada hadis yang macam tu berselisih, pertama ulama try jamak. Jamak ni nak abang kata kita nak try bagi masuk juga, bagi sama. Walaupun dia seorang kata kanan, seorang kata kiri, macam mana kita nak abang kata dua-dua ni betul? Ada cara. Ada cara. Ni saya nak cerita cara dah ni. Kalau tak ada cara dah. Tak ada cara nak jamak dah. Barulah dia panggil kita tarjih. Tarjih ni kita akan pilih yang mana paling rajih. Ataupun tak ada cara juga ni. Tak ada cara dah. Akhirnya kita kata apa? Tawakuf. Kita diam cukup. Baca hadis. Nabi kata. Abuka wa abi finnar. Bapak hang dan bapak aku dalam neraka. Hadis itu kan. Ulama kebanyakan. Dan kita pun seharusnya begitulah beradab. Kita kata hadis tu kita takwil. Takwil. Cara nak jamak kita takwil. Kita kata Nabi bukan kata bapak Nabi dalam neraka. Nabi kata bapak tu maksudnya Abu Talib. Bapak Nabi Abdullah dalam syurga. Pasal dia ahlu fatrah. Sebab Quran kata ahlu fatrah ni masuk syurga. Tu cara dia. Bila berselisih kita cuba jamak. Antara cara jamak, antaranya ialah pertamanya kita buat nasih mansuh. Kita buat takwil. Ini saya bagi contoh Tengok ni tuan-tuan. Jadi hadis ni, saya bagi contoh ni tuan-tuan nampak. Aisyah kata, siapa kata Nabi kencing berdiri, mohon jangan percaya. Huzaifah kata Nabi kencing berdiri, aku duduk dengan Nabi. Nabi siap keluar aku lagi. Baik. Cara nak hadis sahih, yang ni sahih. Cara nak himpun hadis ni jamak. Ulama kata Aisyah tak tipu, Huzaifah tak tipu. Habis tu macam mana? Diri ke duduk? Baik, ulama kata Aisyah bercakap dalam konteks isteri. Maksudnya pengalaman di rumah, sekenal dia dengan Nabi ni lagu tu lah. Nabi tak pernah berdiri. Huzaifah cakap dalam konteks mungkin pergi menggembara, pergi berdakwah apa semua ni. Ada tempat-tempat yang tak sesuai duduk.
Tuan-tuan pergi camping di tepi sungai, tengah malam 3 pagi nak kencing duduk. Hai, dia main tokok hak tu kan tuan-tuan. Berdirilah. Berdirilah masa tu. Ada tempat dia. Bukan kata nak sedia duduk. Jadi ulama kata Huzaifah ni bercakap dalam konteks luar. Nabi yang Aisyah tak tahu. Isteri bukan tahu semua. Tak mau nak komen, tak mau. Nak cerita tadi ni tak mau. Isteri tak tahu semua. Jadi suami ni Rasulullah ni pergi berdakwah dengan para sahabat ni adalah macam tadi ni, kisah tadi ni di kawasan lungguk sampah. Duduk mungkin tak apa sesuai dan sebagainya, maka Nabi berdiri, tekuk kepala jengking apa semua berdiri. Baik. Kemudian bincang. Dalam hadis ni juga bincang. Apa nama ni? Kenapa yang pertamanya Nabi keluar Huzaifah suruh mai dekat. Kan? Ada tambahan dalam riwayat yang lain mengatakan bukan Nabi panggil. Saya baca sikit tambahan dia. Bukan Nabi panggil Huzaifah. Nabi buat signal, buat macam tak tahu macam mana, tapi Nabi buat syarat. Mai dekat sikit. Bukan Nabi kata Huzaifah mai dekat sikit tak. Cuma ada hadis sebut kata yang mula Nabi kata, dalam hadis Nabi kata faqala adnuh, Nabi suruh mai dekat. Tapi hadis ni tak apa kuat, yang lagi kuat Nabi buat syarat. Tak tahu syarat macam mana. Dalam syarah kata Nabi buat syarat, mungkin tak tahu, nak abang tak erti. Tapi Huzaifah faham lah, bila Nabi buat syarat tu mai dekat sikit, maka dia pergi dekat dengan Nabi. Baik. Maka tuan-tuan, perbincangan dia, lagi kita pergi tentang hukum diri tu nah. Perbincangan dia, hadis ni maka tak berselisih dengan hadis sebelum ni. Ingat tak hadis kita baca 2 bulan lepas yang Nabi tak bagi cakap cakap kosong masa tengah kencing? Maka tak berselisih lah. Pasal ulama kata bukan Nabi keluar, Nabi buat syarat suruh mai dekat sikit. Mungkin buat dengan tangan, kita tak tahulah. Maka dia faham Nabi suruh mai dekat, maka dia pergi dekat sampai belakang kaki Nabi. Okey, baik. Ulama bincang. Yang pertama, pasal apa Nabi berdiri? Tadi kita dah habaq dah pasal kawasan-kawasan yang tak sesuai dan sebagainya. Ada 2 hadis dalam riwayat Tabrani, tak silap saya. Imam Baihaqi juga bawa, tapi mendhaifkan hadis ni lah. Iaitu Nabi berdiri pada ketika itu adalah kerana Nabi sakit di pelipat. Nabi sakit di pelipat. Pelipat betul ya? Belakang lutut ni pelipat kan? Pelipat ni tuan-tuan, abang ke tuan-tuan. Kalau garu cukup seronok. Tapi lepas garu tu, ya Allah, pedih. Maka Nabi sakit, ada luka di pelipat. Pasal sabit tu Nabi berdiri. Yang kedua kata Nabi berdiri, kes itu kerana tulang sulbi Nabi tak apa nak sihat. Maka zaman tu orang Arab, bila mana mereka nak sakit di tulang sulbi ni, mereka akan kencing berdiri, nak bagi elok. Tapi kedua-dua hadis tu dia tak palsu, tapi dia dhaif. Ulama hukum kata dhaif. Kita dhaif tak ada masalah lah kan. Cuma berbanding dengan sahih ni dia berselisih lah. Dia ada syah sikit. Tak apalah. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa saya kena sebut? Sebab ulama bincang, nanti terbit hukum dia bincang. Dalam mazhab Hambali, berdiri tak ada masalah. Berdiri tak ada masalah. Diri tak apa, duduk tak apa. Sebab poin dia bukan berdiri, bukan duduk. Poin dia adalah merecik tu. Isu dia kat sini bukan pasal berdiri, bukan pasal duduk. Isu dia adalah merecik. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berdiri macam mana? Kita ikut mazhab Syafi'i lah nah. Makruh. Berdiri makruh. Dia tak sampai haram. Dia makruh. Makruh ni makna dia apa? Kalau buat tak berdosa. Kalau tinggal dapat pahala. Apa makna tinggal? Maknanya tuan-tuan masuk tanda, ada hak berdiri, ada hak duduk. Lagi senang berdiri, buka zip ya. Tapi tuan-tuan kata pihak duduklah, dapat pahala. Itu makna tinggal. Tinggal perbuatan tinggi di perbuatan berdiri itu pergi duduk. Dia tak sampai haram. Makruh, buat tak berdosa. Tapi tinggal dapat pahala. Pasal apa jadi lagu ni? Islam ni agama mudah. Itu saja nak abang. Pasal kalau Islam kata kena duduk juga, tak boleh berdiri, maka dia akan jadi kes-kes macam tadi lah. Kes-kes takut pergi duduk juga di tepi-tepi sungai.
Duduk juga di tempat-tempat yang bahaya. Ataupun kita sakit, orang tua-tua setengah dia sakit lutut, tak boleh duduk. Tak boleh duduk cangkung. Kalau dia boleh duduk sekerat, tak apalah, kira duduk lah tu. Duduk, jamban duduk tu kan, tak apalah. Kalau tak boleh langsung. Ataupun ni, budak-budak muda naik motor. Tak ada. RZ members, tak ada masalah tu. Yang masalah tadi ni, Honda kereta. Bagi hadiah apa? Nanya orang. Nak ni accident kaki simen. Tak boleh duduk. Maka aku nak ambil juga sunnah kena duduk. Tak ada. Islam ni agama yang rahmat. Islam ni agama yang mudah. Tak boleh duduk, berdiri. Kalau masuk di tempat-tempat macam Petronas apa semua tu, kisah minyak keadaan air, kau susah nak duduk, takut lambat, belakang berotok ramai. Satu lagi. Ini kita kena tahu juga aulawiyat. Kalau duk beratok panjang ni, kita masuk R&R, orang duk beratok sampai ke keluar. Kita tahu kalau aku buka seluar, sangkut pula, buka boxer pula, sangkut pula, duduk pula, lambat. Berdiri lah. Tapi sintin betul-betul jaga elok, jangan pergi merecik. Dengan niat, aku kesian kat orang belakang. Takut ada batu karang ke apa ke. Tak apa, itu aulawiyat dia. Pasal tu dalam agama ni kita kena banyak tengok di banyak sudut. Agama ni tengok di banyak sudut. Dia bukan kata buat yang paling banyak lah paling bagus. Bukan lagu tu. Kalau lagu tu maghrib jangan buat 3, buat 30. Kalau kira lagu tu. Dia bukan paling banyak paling bagus. Macam khatam Quran kan, ulama sebut kata dalam 3 hari sekali khatam cantik lah. Cuma ada orang buat lebih pada tu. Tapi kalau nak abang kata cantik, tahu tu. Dia kira maksimum punya cantik lah. 3 hari sekali khatam. Bukan saya kata, Imam Zahabi sebut. Bila mana dia menukilkan cerita tentang Waqi' bin Al-Jarrah Al-Imam, dia mengatakan mereka ni memang khatam sehari sekali. Ada khatam sehari 2 kali pun ada. Tapi sebenarnya kalau dalam agama ni dia kata 3 hari sekali cantik lah Nabi kata. Tapi kalau mereka ni lebih dan tak mengganggu urusan kerja yang lain, tak apalah. Tapi untuk orang awam jangan duk ligat sampai tak pergi kerja. Abang kata apa? Agama kita ni bukan agama yang suruh sampai kita bertekak, tak buat kerja apa. Ibadat ni pergi kerja pun ibadat. Nabi kata siapa pergi kerja, cari makan untuk anak bini, itu ibadat. Itu jihad dia. Maka ada hadis. Seorang sahabat ni dia badan tegap. Dia lintas jalan. Sahabat-sahabat Nabi duk tengok kawan pemuda ni. Kawan ni lintas jalan pergi kerja lah. Pergi macam kuih tu. Maka dia berkata, badan lagu ni. Telok 3 suku masak ni kan. Kalau pergi perang bagus dia pergi buat kerja. Maka Nabi kata, tak. Nabi tegur. Nabi kata nak tahu tak. Bukan tekak perang. Dia keluar pergi kerja, cari makan anak bini. Itu juga jihad dia tak. Tapi jihad pada tempat dia lah. Jadi jihad ni bukan, ibadat ni bukan sempit. Tempat dia bukan sempit. Perbincangan dia luas. Baik. Kat mana tadi? Maka dalam mazhab kita kata makruh. Baik, sikit lagi. Okey. Dalam hadis tadi ni juga, tapi seeloknya duduk tuan-tuan. Orang sains buat kajian kalau duduk ni kencing dia keluar habis kan. Dan sebagainya kan. Jadi seeloknya duduk. Tapi setengah orang ni dia ada buasir. Kalau dia duduk dia lagi tekan, dia lagi turun, dia tak apalah berdiri. Tapi duduk ni lawas. Lawas. Ingat macam tu saya kata, agama ni bukan yang lagi banyak pahala dah. Dia bukan tentang siapa yang paling banyak. Dia siapa yang paling betul dan mendekati sunnah. Itu saja. Nak kira banyak, macam-macam orang boleh buat, tak ada limit. Tapi dia siapa yang paling dekat dengan Quran dan hadis dan ulama. Sebab tu tuan-tuan ada hadis. Nabi SAW larang semayang dalam keadaan nak terkencing. Makruh. Kita nak terkencing, tengok orang duk semayang dah. Tapi kita nak terkencing, warak punya bahasa ligan semayang dulu. Imam Habibi Waladhalin Alif Lam Mim surah Baqarah. Tepuk dahi. Kita nak terkencing, maka nak terkencing, kencing dulu. Tapi kalau rasa tak apa sangat nak terkencing tu, dia tahu, maaf lah, saya faham. Setengah orang tua ni, kalau dia kencing, lepas tu dia semayang, sekali bila dia rokok, dia lagu nak terkeluar kan. Maka dia kata, saya tahan sikit, saya habis semayang dulu. Kalau tahan sikit tak apa. Ni cerita dia tak tahan langsung ni. Nabi tak bagi, makruh. Makruh. Pergi kencing dulu, tak apa. Dengan satu lagi hadis tu Nabi kata apa? Kalaulah makanan dah dihidangkan,
Nak semayang dulu ke makan dulu? Makan dulu. Makan dulu baru semayang. Pasal makanan dah dihidangkan. Macam puasa lah. Dah hidang dah. Kita semayang dulu lah. Semayang dulu. Kawan lapang gedik-gedik dah ni. Dah. Sunnah dia makan dulu. Tapi dalam konteks kalau bukan bulan puasa, kalau makanan dah dihidang, kalau dah bertutup dan kita pun tak berhajat. Maknanya kalau kita tak makan pun kita boleh tahan. Okey, semayang dulu. Pasal isu dia adalah apa? Takut tak khusyuk, teringat makanan. Kalau kita pun tak berhajat sangat, makanan pun ditutup elok, maka boleh macam apa? Apa panggil apa? Buffet. Buffet tak apalah. Ni konteks dia ni dalam duk terhidang lagu tu, kita pun lapang gedik-gedik ni. Maghrib pun lama lagi, mayang dululah. Ada dalam konteks tu Nabi kata, makan dulu. Senang abang buka puasa masjid. Tapi dalam konteks nuri kahwin ke apa ke, duk catering lagu tu, duk bertutup elok, kita pun tak lapang terang mana, mayang dululah. Jadi agama ni dia fleksibel. Fleksibel. Dia luas sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ni sama ada kita terlebih luas ataupun kita terlebih sempit. Baik, sambung. Maka dalam mazhab kita, kencing berdiri bukan haram tapi makruh. Macam saya kata tadi lah, seelok-eloknya duduklah. Kalau tak mampu, tak boleh, tengok pada keadaan dan situasi, otak kita boleh fikir, tengoklah, nilailah sendiri. Baik, yang terakhir, 8.23 dah. Yang terakhir, dalam hadis ni perasan tak? Nabi SAW kelui Huzaifah mai dekat. Pasal apa? Dalam hadis ni nak ajak kita apa? Hadis ni juga termasuk dalam kategori tadi. Kategori apa? Kategori tutup. Pasal dalam hadis ni kan tak ada. Yang hadis pertama tadi tu kita cerita Nabi bawa perisai tu kan. Yang ni tak ada. Nabi pergi berdakwah, nak terkencing, Nabi pergi di guguk sampah, panggil Huzaifah teman, Nabi panggil mai dekat sikit. Huzaifah ada di situ bukan tujuan untuk pergi sekadar semata-mata Nabi cerita kat kita ya. Satulah hikmah dia untuk dia. Kalau Huzaifah tak ada, kita tak tahu hadis ni. Tapi yang penting dia, Nabi nak suruh cover Nabi. Pasal tu Huzaifah bukan menghadap Nabi, dia menghadap belakang. Betul tak? Mana Nabi kot sini, dia kot sini. Kita pun lagu tu lah no. Nak kencing kalau kita pergi camping. Saya dulu tuan-tuan, muda-muda dulu. Umur 21, 22, rajin pergi Pulau Besar. Pulau Besar Melaka. Oi, zaman tu jangan main kita ni, kira serban ni kira dahsyat lah. Zaman muda semangat. Cuti ya, Patang Lepas Pulau Besar. Pulau Besar Melaka. Saya mengaji di UAE, dekat lah. Selangor nak pergi Melaka tak jauh mana lah. Pergi di JT di Melimau tu, pergi. Zaman saya duduk pergi dulu ni, lampu apa tak ada tuan-tuan. Generator ya. Malam ni gelap gelemat. Lah, saya ingat ada elektrik dah kot. Lah, saya tak pergi dah. Pergi pun tak apalah ziarah Sultan Arifin, ada makam Syekh Ismail di sana kan. Cuma kita ziarah je lah. Ulama-ulama kan. Tapi zaman tu saya pergi ziarah makam, ziarah Gua Long Yunus, perigi Nenek Kebayan. Ada perigi Nenek Kebayan. Perigi tu, baju mandi penuh. Dia percaya siapa yang tak boleh beranak pergi mandi di situ. Lepas mandi, lempak habis baju di situ. Mana Nenek Kebayan nak bagi? Pergi kotak tempat dia. Tak boleh beranak ni, pergi lawat, pergi berubat cara hospital pun boleh. Pergi berubat ustaz-ustaz pun boleh. Istighfar banyak-banyak. Yang tu kunci dia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kata istighfar banyak-banyak, Allah akan tambah kepada kita rezeki, turunkan hujan dan tambah anak-anak. Tapi jangan tolak rawatan. Pilah berubat di mana-mana. Ni jangan Patang Lepas tak boleh beranak sikit, orang ni buat, orang ni buat. Pergi berubat dulu. Baik. Okey, masa saya duduk pergi Pulau Besar, gelap gelemat. Nampak tuan-tuan, tidur tengah malam nak kencing, mana ada boleh yang nampak, tak nampak apa. Kencing pun di dunguk sampah aku tu lah. Dan akan panggil seorang kawan teman. Ramai teman aku duduk belakang sah. Kawan duduk belakang, dia parti belah sana. Kita nak kencing tang ni kan. Tak duduk lah, duduk lagi ulak ke apa patuk kan. Kita pun nak gelak sampai ulak juga. Maka berdiri, kawan jaga belakang seorang. Abang nak cover. Takut orang lalu, dia pergi boleh hebat ni, ada orang kencing ni pergi jauh sikit. Boleh. Itu tujuan dia. Kawan di belakang seorang ni untuk tolong cover. Bukan kawan duduk belakang dia bercerita hantar, dia kencing. Besar tu. Untuk bercerita ke orang pula besar mana.
Bukan seorang tengok, angkat belah sana. Nah, habuan nak jaga maruah kawan. Habuan nak tengok orang lalu lintas, pesan, pergi kot lain, ada orang kencing sini. Itu tujuan dia. Ataupun nampak ulang kan, nampak benda melintas, abang. Nah, tu tujuan dia, bukan untuk pergi tolong tengok. Nah, pasal tu Huzaifah ada tapi dia beralih belah sana. Cuma dalam hadis ni ada mutabak, ada dia panggil zawaid. Zawaid ni maksudnya ada hadis yang ni dalam Bukhari ada hadis yang macam ni sebiji Huzaifah juga, tapi ada tambahan. Ada tambahan ni sebab perawi dah ni, perawi. Ada tambahan kata Nabi panggil Huzaifah tu satu sebab panggil mai dekat tu, yang kedua pasal Nabi suruh dia bawa bekas ayak, Nabi lepas ambil kebah kencing, Nabi ambil air semayang. Pasal tu yang Nabi basuh khuf tu. Maksudnya ambil semayang macam biasa, kat kaki Nabi tak buka khuf dah. Nabi calik dia, Nabi lap dia khuf tu kan. Kita dah bincang dah hadis tu. Maka tak apalah. Maksudnya ini hadis ni cerita dia. Allahu Ta'ala alam, dia bunyi 2 kali dah kan. InsyaAllah bulan depan kita panjang umur, sihat tubuh badan, insyaAllah kita akan sambung bab seterusnya. Bab nombor 13. Yang ni saya ingat lagi seronok untuk tuan-tuan para ibu ayah dengar perbincangan ni. Babu fi rajuli yabulu bil laili fil ina'i summa yada'ahu indahu. Yang ni saya bisa jumpa sendiri, arwah-arwah Tok Wan dulu. Apa maknanya? Bab pada menyatakan orang jantan yang dia kencing dalam bekah waktu malam, lepas kencing dia buh di bawah katil dia. Ada lembak. Cerita tu bulan depan insya-Allah. Pasal saya jumpa banyak kencing di ketong lah, kencing dalam ketong. Lagu mana hukum dia? Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazaqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wal malaikatal muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.